Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak masuk topik baru dalam matematik tahun 4 iaitu sistem 12 jam dan 24 jam. Okey, jadi dalam video ni kita akan tengok apakah perbezaan di antara kedua-duanya dan macam mana kita nak ubah masa mengikut sistem yang diminta. Okey, sebelum tu kita tengok contoh yang diberikan dalam buku teks matematik kamu. Okey, kalau dia kata ini adalah satu jadual perjalanan ETS dari utara ke selatan. Jadi dia tengok untuk stesen EG9425 ni. Kat sini dia tulis 1805. Jadi anak ni dia tanya, ayah pukul berapakah kereta api EG9425 dari Padang Besar akan bertolak? Okey. Kenapa ayah dia jawab pukul 6.05 petang? Sedangkan pada jadual ni dituliskan 1805. Okey, inilah yang kita nak tengok apa perbezaan di antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Masa kedua-dua ini adalah sama. Okey, tidak langsung berbeza, cuma cara kita tulis itu berbeza. Yang pertama dalam sistem 12 jam, yang kedua dalam sistem 24 jam. Okey, jadi ibu ni dia dah jawab dah. Dalam sistem 24 jam disebut jam 18.05. Okey, lepas ni kita akan tengoklah banyak lagi contoh yang berkaitan dengan kedua-dua sistem ini. Okey, jadi kita nak tengok satu gelung masa untuk senang kita nampak di antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey, kenapa dia panggil sistem 12 jam? Okey, sistem 12 jam ni sebab paling maksimum adalah adalah angka 12. Nombor 12 itu adalah paling maksimum. Dan dalam kehidupan kita selalunya kita akan gunakan sistem 12 jam. Contoh kalau kata jam dinding, kamu nampak ada nombor 1 hingga 12. Betul tak? Lepas pukul 12, dia jarum tu dia pergi ke pukul 1 balik. Jarum tu pergi ke angka 1 balik. Jadi itu adalah sistem 12 jam. Okey, kalau sistem 24 jam, maksimumnya adalah sehingga 23.59. Kalau kamu tengok kat sini. Okey, yang di dalam ni semua adalah sistem 12 jam. Sistem 24 jam. Maaf Yang kat luar ni, yang ada AM, yang ada PM ni adalah sistem 12 jam. Jadi contoh kalau kita mula daripada pukul 12 tengah malam, okey, kamu tengok pada sistem 24 jam ni semuanya angka kosong. Maknanya dekat sini kita akan mula hari itu. Okey. Dan kalau kamu tengok ini semua ni tengah malam lah. Okey, 12.1 tengah malam, 1 pagi. 1 pagi masih lagi sama. Okey, sampailah 8 pagi sampailah tengah hari. Okey. Bila masuk tengah hari, kalau kamu tengok pada sistem 12 jam dekat luar ni, selepas pukul 12 tengah hari, bila masuk 1 tengah hari, dia akan mula balik angka 1. Tetapi untuk sistem 24 jam, selepas 12 tengah hari, dia akan sambung ke angka 13. Itu bezanya antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Kalau 12, habis je pukul 12 tengah hari, dia start balik 1. Dia startlah 1 tengah hari, 2 petang, sampailah ke malam. Tapi untuk sistem 24 jam, selepas 12 tengah hari, dia sambung terus 13, 14, sampailah dekat 23 ni. Okey, jadi ini macam cikgu cakap tadi, kedua-dua masa ini tidak ada beza. Masa dia sama je. Contoh macam tadi kan, jam 18.05 dengan pukul 6.05 petang. Sama je. Cuma cara kita tulis itu berbeza. Yang pertama, kita tulis angka 6. Macam tadi tadi ada angka 6. Tapi bila masuk sistem 24 jam, dia dah lebih daripada angka 12. Itu beza dia. Okay, jadi kalau kamu nak senang tengok, selepas pukul 12 ni untuk sistem 24 jam, kita akan tambah 12 jam. Untuk nak samakan dengan sistem 12 jam ni. Banyak sangat perkataan jam kan? Jangan keliru pula. Okay, contohlah. Okay, pukul 1 petang, 1 tengah hari kita. Sistem 12 yang biasa ni. Kalau kita nak jadikan dia sistem 24, kita tambah sahaja 12 di bahagian jam.
Contoh dekat sini pukul 5 petang, kita tambah 12, kita akan dapat sistem 24 dia. Okey, kalau kata pukul 8 pagi ni, 8 AM ni pagi, kenapa kita tak tambah 12? Sebab dia masih lagi kurang daripada 12 tengah hari. Okay, daripada 12 tengah malam sampailah 12 tengah hari ni, kita tak payah nak tambah apa-apa di bahagian depan. Kalau kamu tengok semua angka dia sama. Okay, 1 pagi, sini pun 1. 2 pagi, sini pun 2. 3 pagi, sini pun 3. Tapi bila masuk je selepas 12 tengah hari, semuanya untuk bahagian jam ni, semua dia dah tambah 12. Contoh pukul 10 malam. Tapi bila sistem 24 jam, 10 tambah je 12 jam, kita akan dapat jam 22. Lepas ni cikgu ajar macam mana cara nak sebut, macam mana cara nak tukarkan sistem 12 jam ke 24 jam. Okey, dan satu lagi yang kedua yang kamu kena tahu, minit tidak berubah. Untuk kedua-dua sistem ni, yang berubah cuma bahagian jam sahaja. Bahagian minit yang dekat belakang ni langsung tidak berubah. Contoh kalau dekat sini 59 minit, tak kisahlah dia sistem mana pun, dia tetap akan jadi 59 minit. Contoh dekat sini 1 minit. Ni belakang ni bahagian minit kan? 1 minit. Untuk sistem 24 jam pun dia tetap akan jadi 1 minit. Untuk sistem-sistem ini yang berubah adalah bahagian jam sahaja. Okey, dekat mana bahagian jam tu? Alright, jom kita tengok apa beza antara kedua-dua. Okey, dekat sini ada dua contoh, sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Yang pertama dituliskan pukul 4.15 PM, yang kedua jam 16.15. Okey, jadi apa beza antara kedua-dua ni? Okey, yang pertama cara kita sebut. Okey, untuk sistem 12 jam, kita akan sebut bahagian jam dulu. Okey, kita akan sebut pukul 4.15 petang ataupun pukul 4.15 PM. Okey, PM ni petang lah. Okey, nanti lepas ni cikgu terangkan. Untuk sistem 24 jam pun sama juga. Dua angka yang di hadapan adalah bahagian jam. Jadi kita cuma sebut sahaja jam 16.15. Kita asingkan. Dua angka ni untuk jam, dua angka belakang ni yang warna biru ni untuk minit. Kita jangan sebut jam 1615. Tu dah salah. Okey, kita asingkan mengikut bahagian dia. Okey, dua angka yang merah ni jam, dua angka yang biru ni untuk minit. Jadi kita sebutlah satu-satu, jam 16.15. Okey. Yang merah tu untuk jam, yang biru tu untuk minit Baik. Yang kedua beza dia untuk sistem 12 jam ada simbol ni. Titik bertindih ni, noktah bertindih ni. Okey, mesti kena letak untuk membezakan antara jam dengan minit dia. Tapi untuk sistem 24 jam tidak ada sebarang simbol. Dia terus je. Dia terus ada 4 angka ni. Tak ada simbol apa-apa pun. Okey. Kemudian untuk sistem 12 jam dituliskan menggunakan 3 atau 4 digit. Bergantunglah pada pukul berapa yang ditunjukkan. Kalau kata pukul 10.15 maknanya ada 4 digit lah. Okey. 10 ada 2 digit 10. 15 ada 2 digit 15. Okey, jadi ada 3 atau 4 digit. Kalau dia kurang daripada pukul pukul 12, kurang daripada angka 12, dia akan jadi 3 digit. Tetapi untuk sistem 24 jam dia wajib wajib ni. Okey, wajib ditulis menggunakan 4 digit. Okey, tak kisahlah dia kurang 12 ke, lebih 12 ke, kita tetap akan letak 4 digit. Contoh kalau kata macam tadi pukul 8 pagi. 8 pagi belum lagi sampai pukul 12 tengah hari, jadi tak payah tambah 12 jam tadi kan. Tapi kita akan letak 8 di bahagian depan ni kita akan letak sifar 8. Tetap akan jadi 4 digit. Apa-apa mesti 4 digit pada bahagian sistem 24 jam. Okey, untuk sistem 12 jam ada perkataan pukul. Ni dekat depan ni, pukul. Okey, untuk sistem 24 jam ada perkataan jam di bahagian hadapan. Mesti dituliskan. Yang especially untuk sistem 24 jam ni lah. Okey, perkataan jam ni mesti kena tulis. Kalau sistem 12 jam ni dia ikut juga, kadang-kadang ada buku dia tulis, ada buku dia tak tulis. Okey, tapi kalau nak selamat kita tulis je lah. Okey, tak ada masalah pun kan. Okey, untuk sistem 12 jam.
dituliskan waktu. Maknanya kita tahu sama ada dia pagi ke, tengah malam ke, tengah hari ke, petang ke, malam. Okey, dia membezakan dengan menulis AM ataupun PM. Ataupun kita boleh tulis juga pagi, tengah malam, tengah hari, petang atau malam. Okey, apa AM dengan PM ni? Okey, AM bermaksud anti-meridian. Masa yang diwakili AM ialah selepas tengah malam hingga sebelum tengah hari. Maksudnya, start daripada 12 tengah malam tu, okay, yang kita tengah tidur tu, pukul 1 pagi, 2 pagi, sampailah pukul 11.59 pagi. Sebelum tengah hari, sebelum pukul 12 tengah hari tu, kita akan gunakan AM. Tapi bila masuk je 12 tengah hari, kita dah masuk PM yang bermaksud post meridian. Masa yang diwakili PM ialah selepas tengah hari hingga sebelum tengah malam. Maksudnya tengah hari, petang, malam, sampailah tengah malam tu, sebelum tengah malam tu kita masih lagi gunakan PM. Masuk je 12 tengah malam, kita akan gunakan AM. Jadi 12 AM tu adalah 12 tengah malam, 12 PM adalah 12 tengah hari. Jangan keliru. Okey, macam mana pula untuk sistem 24 jam? Tidak ditulis waktu. Jadi macam mana kita nak tahu dia petang ke, malam ke, apa ke? Kita tengoklah pada bahagian jam ni. Kalau dia kurang 12, sama ada dia tengah malam ataupun waktu pagi. Kalau dia lebih 12, maksudnya dah masuk petang ataupun malam. Kita semua bergantung kepada bahagian jam ni. Okey. Baik, jom kita tengok contoh. Okey, jam yang ditunjukkan adalah pukul 8. Waktunya adalah pagi. Jadi untuk sistem 12 jam, kita boleh tuliskan sama ada pukul 8 AM, okey, pagi, ataupun kita tuliskan perkataan pagi itu, pukul 8 pagi. Kedua-duanya pun boleh diterima. Okey, tapi macam mana pula dengan sistem 24 jam? Pukul 8 pagi ni belum lagi lepas tengah hari. Masih lagi sebelum. Jadi kalau sebelum tengah hari, untuk sistem 24 jam, kita cuma tambahkan sifar sahaja di bahagian hadapan. Okey, macam tadi cikgu kata, dua angka yang pertama ni adalah untuk jam. Tapi sebab dia belum lagi lebih 12, kita letaklah sifar 8. Kenapa belakang ni kosong-kosong? Sebab minit dia tak ada. Okey, macam tadi cikgu kata, minit tidak berubah. Jadi kalau pada sistem 12 pun tak ada minit, sistem 24 jam pun minit dia pun tak adalah. Jadi kita letakkan sifar-sifar. Okey, macam mana nak sebut sistem 24 jam ni? Okey, kita cuma sebutkan jam 8. Itu sahaja. Tak perlu jam sifar 8, sifar ataupun jam sifar 8, sifar. Tak payah. Okey, kalau macam ni kita sebutkan untuk bahagian jam sahaja, iaitu jam 8. Okey, sekarang ni kita tengok pukul 1.30, 1.30. Okey, waktunya adalah tengah hari. Jadi untuk sistem 12 jam, cikgu rasa tak ada masalah sebab ini yang selalu kita gunakan. Jadi kita boleh tuliskan pukul 1.30 PM. Pastikan PM. Kalau kamu tulis AM, maksudnya 1.30 pagi yang kamu tengah tidur berengkur tu. Okey, kalau dah lepas tengah hari, mesti mula PM. Okey, ataupun kita boleh tuliskan pukul 1.30 tengah hari. Okey, pukul 1 sampai pukul 2 ni masih lagi tengah hari. Start je pukul 2, baru petang. Okey, kalau sistem 24 jam, sebabkan dia dah lebih daripada pukul 12 tengah hari, jadi pukul 1 ni kita dah boleh tambah 12 sebab dia dah lebih tengah hari. Okey, jadi kita akan dapat jam 13.30. Okey, minit tidak berubah. Kenapa ni jadi 13? Sebab selepas tengah hari, bahagian jam kita tambah 12 jam. Okey, cara sebut macam tadi cikgu dah sebut dekat pun, jam 13.30. Kita asingkan. Kita sebut jam dia dulu, baru kita sebut minit dia. Tapi jangan sebut jam 13.30 minit pula. Minit tu tak payah sebut. Okey, kita cuma sebut angka yang ada pada jam ini sahaja. Okey, seterusnya pukul 9.05 waktunya malam. Okey, sistem 12 jam, kalau malam maksudnya kita guna apa? AM ke PM? Kalau dah lepas tengah hari, kita dah mula PM lah. Jadi kita boleh tuliskan pukul 9.05 PM. Okey, pastikan sini ada dua angka. Ataupun kita boleh tuliskan pukul 9.05 malam. Dua-dua pun boleh. PM ni maksudnya malam lah. Okey. Kalau kamu tak yakin AM PM, kamu tulis je
malam. Okey, untuk sistem 24 jam pula macam mana? Macam tadi cikgu kata, bila dia dah lebih daripada 12 setengah hari, bahagian jam kita akan tambahkan 12. Jadi 9 tambah 12, 21. So, kita tuliskan jam 21 sifar 5. Okey. Minit tidak berubah. Macam mana sebut waktu ini? Jam 21 sifar 5. Mesti disebutkan sifar yang dekat tengah-tengah ni. Alright? Okey, seterusnya tengah malam pula. Okey, sekarang ni pukul 12 suku ataupun pukul 12.15. Okey, waktunya tengah malam. Bila tengah malam, maksudnya dah bermula AM. Okey, pukul 12.15 AM. Ataupun kalau kamu tak yakin, boleh tuliskan pukul 12.15 tengah malam. Sistem 24 jam, sebabkan dia dah mula tengah malam. Jadi, kita akan tuliskan angka sifar-sifar pada bahagian jam. Sebab dia dah start dah tengah malam tu. Okay, dia dah nak mula hari yang baru. Jadi, kita akan start dengan sifar-sifar. Minit tidak berubah. Okey, macam mana nak sebut benda ni? Jam sifar, kita sebut sekali sahaja, jam sifar 15. Okey, jangan sebut jam sifar-sifar, salah. Bila kamu nampak dua-dua ni sifar, kita sebut sekali je, jam sifar 15. Okey, yang ini tengah malam dia special sikit. Okey, tengah malam yang nak mula hari yang baru tu, kita tengok dulu sistem 12 jam, yang ni tak ada masalah kot. Okey, pertama pukul 12 AM lah. Okey, sebab nak mula hari yang baru AM. Ataupun pukul 12 tengah malam. Okey, tapi untuk sistem 24 jam, lepas dah habis 23.59 ni, pukul 11.59 malam ni, kita jangan tulis sifar-sifar sekali. Kita tulis semua sekali. Jam, okay, kita ada 4 kali sifar ni. Sebab 2 bahagian ni untuk jam, 2 bahagian ni untuk minit. Bila minit dia tidak ada, maksudnya minit dia sifar-sifar lah. Sama macam sistem 12 jam. Okay, tapi macam mana kita nak sebut? Kita tak boleh sebut jam sifar-sifar. Banyak kali pula sifar ni kan. Kita cuma sebut jam 24. Sebab itu dia kata dalam satu hari ada 24 jam. Dekat sini lah mula dia. Okay, jam 24. Walaupun dekat sini tak ada pun angka 2, tak ada pun angka 4. Tapi bila kita nampak semuanya sifar, kita akan sebut jam 24. Bermaksud pukul 12 tengah malam yang akan bermula hari yang baru. Okey, kita cuba tengok latihan. Tukarkan waktu dalam sistem 12 jam ini kepada sistem 24 jam. Okey, pukul 7.05 pagi. Alright, bila kata pagi, bahagian jam jangan usik. Kita cuma tambahkan sifar sahaja di bahagian depan dan mesti ada perkataan jam. Okey, ingat sistem 24 jam mesti ada perkataan jam. Okey, sebabkan pukul 7 ni pagi, jadi jangan tambah 12. Okey, kita kekalkan, cuma kita letakkan sifar sahaja di bahagian depan. Minit tidak berubah, ikut je apa yang dia bagi. Kalau dia kata 5 minit, 5 minit lah. Okey, yang kedua, pukul 4.20 petang. Bila petang maksudnya dah melebihi 12 tengah hari. So, 4 ni, bahagian jam ni kita kena tambah 12. Okey, untuk jadikan jam 16.20. Okey, sebab apa cikgu tambah 12? Sebab ni. Sebab dia dah kata petang. Bila petang ni maksudnya dah lepas daripada tengah hari. Lepas daripada pukul 12 tengah hari. Jadi kita kena tambah 12. Okey, yang ketiga. 12.10 AM. AM ni maksudnya tengah malam. Okey, jadi bila tengah malam, jangan tambah pula 12. Kita tuliskan sifar-sifar. Macam tadi cikgu kata, bila nak bermula hari yang baru tu, jangan letak 12 pula. Kalau kamu letak 12, maksudnya itu tengah hari. Okey, jadi nak memula hari yang baru tu, kita akan letakkan sifar ni. Okey, jadi 10 tidak berubah. Okey, 10 minit tidak berubah. Cara sebutnya adalah jam sifar 10. Sifar disebutkan sekali sahaja. Okey, next. 9.34 PM. PM ni tadi kata apa? Maksudnya petang atau malam. Okey, tapi kalau kata pukul 9 ni malam lah. Mana ada pukul 9 petang kan? Okey, jadi bila dah malam,
pada bahagian jam kita kena tambah 12 sebab malam dah lebih daripada 12 tengah hari. So kita tambah 12 dekat bahagian 9 untuk jadikan dia jam 21.34. Minit tidak berubah, perkataan jam mesti dituliskan. Okey, next. Sekali lagi, 8.50 PM maksudnya malam. Bila malam, pada bahagian jam kita kena tambah 12 jam. Jadi tulis dulu perkataan jam. 12 tambah 8 berapa? 20. Okey, jadi jam 20.50. Okey, minit tidak berubah. Dan yang terakhir, 5.18 AM. AM maksudnya apa? Pagi. Ataupun tengah malam. Tapi kalau kata pukul 5 ni mestilah pagi. Mana ada 5 tengah malam kan? Okey, jadi pukul 5 pagi. Bila pagi maksudnya belum lagi melebihi 12 tengah hari. Dia masih lagi sebelum. Sebelum 12 tengah hari jangan usik. Jangan nak tambah ke, jangan nak tolak. Biar sahaja. Okey, kita kekalkan 5 ni cuma untuk sistem 12 jam kita kena tambah sifar dekat depan. Kenapa? Sebab tadi cikgu dah terangkan dalam sistem 24 jam mesti kena ada 4 angka. Okey, jadi sebabkan dia pagi, kita letakkan jam, sifar 5, okey, 18 kat belakang ni tidak berubah. Minit tidak berubah, ikut je. Alright, next kita buat pula daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Okey, macam mana kita nak ubah? Kita cuma tengok bahagian jam dia sahaja. Maknanya 2 angka di bahagian depan. Minit ni tak ada masalah sebabnya tak berubah. Jadi kita ikut je balik. Okey, untuk yang pertama jam sifar 1.40. Bila sifar 1 ni maksudnya waktu apa? Waktu pagi yang kita tengah tidur tu. Sebab belum lagi lebih daripada 12. Masih lagi kurang 12. Okey, jadi untuk nak tukar kepada sistem 12 jam, kita boleh tuliskan 1.40 AM. Okey, kenapa AM? Sebab dia kurang lagi 12. Belum lagi jadi 12. Okey, bila kurang maksudnya dia waktu pagi. Okey, yang kedua jam sifar 5. Okey, jam sifar untuk jam, sifar 5 untuk minit. Okey, ini pukul berapa? Bila depan sifar tadi cikgu kata apa? Dia nak bermula hari yang baru. Jadi kalau hari yang baru mestilah waktu tengah malam. Kalau tengah malam pukul 12.05 AM. Jangan tulis PM. Kalau kamu tulis PM maksudnya 12 tengah hari. Tapi sebabkan kat sini dia tulis sifar. Okay, sebab pada bahagian jamnya tak ada nilai. Maknanya dia nak bermula hari yang baru. So mestilah tengah malam. Okey, soalan 3. Jam 10.08. Okey, 10. Belum lagi lebih 12. Maksudnya masih lagi waktu pagi. So kita tuliskan 10.08 AM ataupun 10.08 pagi. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, untuk yang ini jam 16.30. Alright, 16 sudah melebihi 12 tengah hari. Jadi bila dah lebih 12, kita nak tukar kepada sistem 12 jam, kita akan ambil bahagian jam ni, kita tolak je 12. Okey, kita tolak je 12 untuk dapatkan 4.30 PM. Kenapa cikgu kata PM? Sebab bila dia dah lebih 12 tengah hari, maksudnya dah masuk petang. Jadi kita letakkan PM. Minit tidak berubah. Kalau sini 30, sini pun 30 juga. Okey, soalan 5. Jam 20.20. Jadi kamu tengok, untuk bahagian jam ni, 20 dah lebih daripada 12. Jadi kita akan ambil 20, kita akan tolak 12. Okey, jadi bila kita dah tolak 12, kita akan dapat 8.20 PM. Kenapa PM? Sebab bila dah lebih 12, dia dah masuk petang atau malam. Okey, jadi ni pukul 8 ni, of course lah 8 malam. Okey, minit tidak berubah. Dan yang terakhir, jam 12.01. Ini AM ke PM ke? Ni tengah hari ke tengah malam ke? Okey, kamu tengok beza dengan nombor 2. Bila dia depan tu sifar-sifar, maksudnya dia tengah malam. Sebab dia nak mula hari yang baru. Tapi bila dia dah start ada angka 12, maksudnya dia adalah tengah
hari. Sebab itu kita letakkan PM. Maksudnya 12.1 ni dia dah masuk pukul 12.1 minit tengah hari. Jadi tolong kamu tengok bahagian jam je. Kalau dia sifar-sifar maksudnya dia nak mula hari yang baru, a new day. Okay? Tapi kalau dia dah start ada angka, maksudnya dia dah masuk tengah hari. Okay, jadi ini adalah beberapa rumusan yang cikgu ambil daripada Cikgu Hakim. Okay, ini cikgu kreditkan kepada Cikgu Hakim. So, kamu boleh baca. Ini pun ada tulis juga macam mana cara sebut untuk waktu sistem 24 jam ni. Okay, jadi kamu boleh baca kat sini. Sama sahaja, cuma ini sebagai rumusan apa yang kita dah belajar hari ini. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan panjang lebar cikgu tadi tentang kedua-dua sistem 12 jam dan sistem 24 jam, dan cikgu harap kita boleh gunakan video ini untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kedua-dua sistem ini. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.